Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Apa khabar? Sihat? Okey, kita sambung kelas kita untuk pendidikan kesihatan tahun 1. Kali ini kita ingat balik apa yang dah kita belajar sebelum ni, iaitu mengenai emosi. Betul? Kali ini kita akan sambung, iaitu melibatkan dua benda, iaitu keperluan dan kehendak. Apa itu keperluan? Apa itu kehendak? Kita akan tengok dalam topik kali ini dan kita juga akan lihat cara untuk bezakan keperluan dan kehendak. Tapi sebelum kita mula, kita akan lihat standard kandungan dan standard pembelajaran untuk hari ini. Seterusnya, kita akan lihat apakah objektif dan kriteria kejayaan untuk kelas kita pada hari ini. Okey, tanpa membuang banyak masa, kita akan sambung mengenai kelas kita hari ini. Okey, seperti yang kita dapat lihat, tajuk untuk kelas pendidikan kesihatan tahun 1 pada hari ini adalah keperluan. VS tu, dia punya lawan dia lah, keperluan lawan dengan kehendak. Apa beza keperluan dengan kehendak ni? Okey, kat sini kita akan lihat perbezaannya bersama-sama. Pertama sekali, kita tengok dulu perbezaan pada maksud perkataan keperluan dengan kehendak ni dulu. Okey, keperluan bermaksud sesuatu yang diperlukan. Okey, contohnya keperluan asas bagi manusia. Okey, manusia, kita lah manusia kan, kena ada benda-benda ni sebagai kita punya keperluan asas. Okey, keperluan asas bagi manusia adalah makanan, minuman, udara dan tempat tinggal. Kalau tak ada benda empat-empat ni, manusia boleh hidup tak? Tak ada makanan, tak ada makanan lapar lah, tak ada vitamin apa semua, boleh sakit, jadi boleh merosakkan kesihatan. Jadi kena ada makanan yang betul, makanan yang sihat. Minuman pun sama, tadi PJ dah belajar dah kan, penting minum air kan. Jadi tak ada air yang cukup pun tak boleh juga, jadi kita kena perlukan air untuk minuman. Udara, lagilah tak boleh bernafas, nanti dah mati pula. Jadi kita perlukan udara. Tempat tinggal, takkanlah awak nak duduk dekat luar rumah kan. Ada je awak kata orang asli tak duduk dalam rumah pun dia duduk dekat hutan. Awak kena ingat, orang asli yang dalam hutan tu pun dia buat rumah di hutan. Dia tak ada duduk bawah-bawah pokok ke apa. Jadi walaupun awak duduk di mana sekalipun, awak perlukan tempat tinggal. Okey, ianya satu keperluan. Alright. Jadi manusia memang, ni contohlah untuk manusia. Empat benda ni sebagai keperluan. Kita tengok pada yang kedua pula, kehendak. Okey, kehendak bermaksud sesuatu yang ingin dimiliki. Okey, benda ni, kehendak ni senang dia, benda ni awak nak. Okey, contoh apa? Kat bawah tu, alat permainan, barang perhiasan dan permainan video. Permainan video, apa dia selalu orang sebut yang bahasa Inggeris dia punya lah, video game kan. Alright. Okey, itu adalah beza dari segi maksud. Sekarang kita tengok apa beza bagi keperluan dan kehendak ni secara menyeluruh. Okey, ini adalah perbezaan antara keperluan dan kehendak. Okey, kita tengok, saya dah letakkan sebelah-sebelah dia. Okey, kita tengok kotak yang pertama untuk keperluan. Apa tu? Diperlukan untuk terus hidup. Kalau keperluan ni, kita memang betul perlukan dia untuk kita teruskan hidup lah. Contohnya macam yang tadi tu, makanan, minuman, udara, tempat tinggal. Kalau kita tak ada benda tu, dia akan susahkan untuk kita punya kehidupan. Okey, itu adalah benda yang paling penting lah kalau kita tengok macam makanan, minuman semua tu. Ada juga benda lain yang kita boleh panggil dia sebagai keperluan, tapi tak adalah nak cakap macam
Dia kalau tak ada je orang mati. Ya, tak ada. Okey, contoh keperluan apa? Kita ambil konteks keperluan nak ke sekolah. Apa yang awak perlu ada kalau nak pergi ke sekolah? Yang pertama, awak kena ada apa? Pakaian sekolah kan, baju. Kalau lelaki ada baju putih yang dengan pendek tu, seluar warna biru gelap. Perempuan kena ada baju kurung sekolah tu kan. Okey. Dan ada alat tulis, ada beg sekolah, semua tu. Itu adalah keperluan untuk ke sekolah pula. Jadi keperluan ni dia senang nak cakap benda apa yang awak perlukan untuk hidup mengikut situasi. Jadi kalau awak nak di sekolah, apa yang awak perlu ada untuk di sekolah? Kalau duduk di rumah pula, lain pula apa yang awak perlu ada di rumah pula. Okey. Kita tengok pada kehendak. Kehendak bermaksud dikehendaki untuk kehidupan yang lebih selesa. Okey, kita benda dalam kehendak ni, benda ni kita tak perlu sangat. Dia macam benda ni benda yang kita nak sebab kita nak buatkan kehidupan kita lebih selesa. Contohnya kita ambil macam contoh yang tadi, apa? Alat permainan, barang perhiasan, permainan video. Ada je orang yang contohlah sebab dia miskin kan, mungkin ibu dan ayah dia tak mampu nak belikan dia banyak alat permainan seperti orang lain. Tapi adakah dengan tak ada alat permainan tu, oh aku tak ada mainan, ibu aku tak beli mainan, ayah aku tak beli mainan, apa esok tu dia mati? Tak ada kan? Tak ada lagi lah orang mati sebab tak ada mainan. Okay? Sama juga macam tu. Okay? Sebab apa? Bila alat permainan ni, benda ni kita nak untuk buat kita punya hidup lebih selesa, lebih seronok. Tapi kalau kita tak ada benda tu pun tak mengapa. Dia masih lagi okey. Alright? Jadi, contoh kalau dikehendaki lagi, macam kita ambil dekat sekolah pula contohnya. Okey, antara barang yang jadi keperluan dekat sekolah adalah pensel warna, betul? Okey, awak nak buat aktiviti color kan, jadi kena adalah pensel warna. Tapi kalau kita beli pensel warna pun, katalah ada pelajar A, dia memang cukup keperluan dia ada sediakan satu kotak pensel warna yang kecil. Dan ada 12 batang warna tu, yang biasa punya. Tu ada pula orang yang beli pensel warna yang besar, yang ada banyak tu, 24 lah, 48 tu dia punya pensel warna yang kotak besar tu kan. Jadi bila dia kehendak lah, kalau awak dekat sekolah rendah, awak nak pakai 12 warna tu pun sepatutnya dah cukup, tak perlulah nak sampai berbanyak-banyak warna tu. Tapi sebab awak nak kehidupan awak di sekolah lebih selesa, lebih seronok, awak suka color kan, jadi awak suka banyak warna, awak pun beli yang warna yang ada banyak dan besar tu. Padahal yang perlunya hanyalah 12 warna tu sahaja. Tu beza dia. Okey, setengah orang dia perlukan gam. Okey, macam contoh gam kan. Ada orang bawa gam yang glue stick, yang macam gincu tu kan. Dia yang kering tu. Ada orang beli gam yang dalam bentuk cecair, yang selalu yang biasa tu kan. Kalau orang yang beli gam bentuk glue stick ni macam mana? Sebab selalunya keperluan dia adalah untuk nak lekat atas kertas tu, gunakan gam tu. Dia nak supaya gam tu cepat kering. Sebab kelebihan gam jenis glue stick ni, dia lebih cepat kering berbanding dengan gam yang biasa tu. Kalau orang yang beli gam yang biasa tu pula, selalunya harga dia lebih murah daripada gam yang glue stick ni. Tapi kelemahan dia adalah gam tu lambat sikit lah nak kering sebab dia buat pakai air tu kan. Tapi gam adalah keperluan. Tak kisah awak nak beli gam yang macam mana jenis pun. Kalau awak beli gam yang biasa, air tu pun dah cukup untuk keperluan awak di sekolah. Tapi kalau awak nak awak punya kehidupan di sekolah lebih selesa, lebih senang, awak boleh buat kerja, awak boleh beli gam yang sedikit mahal dan boleh buat awak punya tu cepat kering, iaitu gam glue stick tu. Okey, itu beza dia. Okey, dari contoh yang cikgu bagi tadi tu,
dah menjelaskan kepada poin yang kedua, iaitu keperluan sama bagi setiap orang dan kalau kehendak pula dia berbeza antara setiap orang. Keperluan ni selalunya dia sama setiap orang. Contoh kita tengok dekat sekolah. Apa keperluan kita dekat sekolah, kita pun dah tahu dah. Orang nak datang sekolah ni kena ada baju uniform sekolah, ada alat tulis, kena ada beg sekolah, kena ada buku tulis, kena ada buku teks. Semua benda tu adalah keperluan untuk seorang pelajar di sekolah, seorang murid di sekolah. Dia sama untuk semua orang. Pergi sekolah dekat Melaka, semua pakai benda macam tu. Pergi sekolah dekat Johor, semua pakai benda macam tu. Pergi dekat sekolah di Kedah pun pakai benda macam tu. Sama je. Dia mesti ada baju sekolah dia, beg sekolah dia, buku sekolah dia, semua tu. Kalau kehendak pula, dia berbeza antara setiap orang. Lain orang ada lain dia punya kehendak. Contoh macam awak nak order makan lah. Dekat kedai makan ke, dekat kantin ke. Ada orang dia nak makan nasi lemak, ada orang dia nak makan mi goreng, ada orang nak makan bihun, sup. Macam tu, dia berbeza antara setiap orang. Jadi tapi benda tu ada kepelbagaian dia di situ. Okey, cara kita nak bezakan keperluan dengan kehendak ni, macam mana kita nak tahu sesuatu benda tu keperluan dan kehendak? Biasanya kita perlu analisis ataupun lihat dan kaji situasi. Situasi ni keadaan lah, keadaan seseorang tu. Okey, macam mana kita cuba buat sama-sama dengan aktiviti yang seterusnya ni. Aktiviti ni cikgu namakan dia uji minda. Dia adalah berdasarkan dalam buku teks PJ tahun 1 muka surat 74. Berdasarkan bukan sebiji. Cikgu ada ubah sikit. Jadi nanti awak boleh tengok dekat sini punya dan boleh cuba untuk selesaikan yang dalam muka surat 74 tu dengan sendirinya di rumah. Okey, kita baca situasi dia tu sama-sama. Ibu bapa membawa Normala membeli belah kerana sekolah akan dibuka tidak lama lagi. Normala perlukan pakaian ke sekolah yang baru dan lengkap. Jadi Normala berminat dengan sehelai t-shirt yang cantik pula. Dan Normala perlu buat pilihan. Normala ni nak kena pergi sekolah, nak masuk sekolah, sekolah nak buka. Jadi dia perlukan pakaian sekolah yang baru. Dia nak ada baju sekolah yang baru. Tapi pada masa yang sama, dekat pasar raya mak ayah dia bawa nak beli belah tu, dia ada nampak satu t-shirt. T-shirt ni baju lah, baju biasa ni, yang cantik. Jadi Normala ni nak kena pilih. Dia nak kena beli baju sekolah ke, dia nak kena beli t-shirt tu. Okey, jadi tengok soalan yang pertama. Barang manakah yang merupakan keperluan dan kehendak Normala? Agak-agak awak apa? Barang mana satu yang jadi keperluan dia? Baju sekolah ke t-shirt yang cantik? Siapa yang jawab baju sekolah tu? Tahniah, jawapan anda betul. Okey, siapa yang jawab t-shirt? Okey, tak apa. Cikgu akan jelaskan kenapa baju sekolah adalah pilihan yang betul untuk keperluan. Jadi kalau baju sekolah tu adalah keperluan, kehendak dia adalah t-shirt. Betul. Okey, kenapa? Itu soalan nombor 2. Jelaskan. Okey, kat sini kita tengok. Sebab sekolah dah nak buka. Tahun Normala tak ada lagi pakaian sekolah. Jadi pakaian sekolah yang baru dan lengkap itulah adalah keperluan untuk Normala. Dan pakaian t-shirt yang dia minat tu, yang dia suka tu, adalah dia punya kehendak. Sebab apa? Macam mana kita nak tahu apa tu keperluan, apa tu kehendak? Kita tengok, okey, nombor 2. Kita perlu nilai dan teliti sesuatu situasi sebelum menentukan keperluan dan kehendak. Okay, kita kena tengok betul-betul apa situasi dia, baru kita boleh tahu yang mana satu benda yang kita letakkan sebagai keperluan dan yang mana satu benda yang kita letakkan sebagai kehendak. Contoh macam tadilah, sekolah baru nak buka. Normala tak ada lagi baju nak pergi ke sekolah ni, pakaian sekolah dia tak ada lagi. Tapi katalah, jadi mana satu yang perlu?
T-shirt ke baju sekolah? Mestilah baju sekolah, sebab sekolah dah nak buka, dia tak ada lagi baju sekolah. Nanti dia nak pergi sekolah, takkan dia nak pakai t-shirt t-shirt gambar kartun ke apa, mesti kena pakai baju sekolah. Jadi pakaian sekolah tu adalah keperluan untuk Nurmala. T-shirt tu pula benda yang dia minat. Kalau dia ada t-shirt tu, dia akan buat kehidupan Nurmala jadi lebih selesa, lebih seronok sebab ada t-shirt yang baru. Jadikan dia sebagai satu kehendak untuk Nurmala. Tapi kita kena tengok juga, okay, sebab tengok sambung untuk nombor 2 tadi, kerana bagi setiap individu yang berbeza, mereka punyai pendapat mereka yang tersendiri. Lain orang mungkin akan lihat situasi ni pada jawapan yang lain. Ada orang mungkin akan cakap t-shirt tu adalah keperluan, baju sekolah tu adalah yang kehendak. Mungkin dia fikir macam ni, dia ada je lah, dia perlukan baju sekolah yang baru tu sebab sekolah nak buka kan. Dia boleh je pakai pakaian sekolah dia yang lama. Jadi baju sekolah yang baru tu bukanlah satu keperluan. Dia boleh pakai baju dia yang lama. T-shirt lah keperluan sebab dia tak ada t-shirt baru lama dah. Ada beza dekat situ pula. Jadi bergantung kepada situasi dan juga pendapat individu tersebut yang membantu mereka untuk menilai dan meneliti sesuatu benda, sesuatu barang, untuk kita lihat mana satu keperluan dan mana satu kehendak. Okey, kita tengok rumusan untuk kelas kita hari ini. Keperluan bermaksud sesuatu yang diperlukan. Contohnya seperti keperluan asas bagi manusia adalah makanan, minuman, udara dan tempat tinggal. Dan kehendak bermaksud sesuatu yang ingin dimiliki. Contohnya alat permainan, barang perhiasan dan juga permainan video. Okey, itu saja untuk kelas pendidikan kesihatan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk latihan di Google Form yang cikgu akan bagi tu. Tapi kalau awak masih tak begitu faham beza keperluan dengan kehendak ni, jangan risau, tak apa, boleh tengok balik video ni daripada awal. Sebab apa? Sebab yang cikgu akan bagi tu ada soalan yang berbentuk situasi. Jadi bila awak dah jelas maksud keperluan dengan kehendak ni, dia bantulah awak untuk jawab soalan berbentuk analisis situasi tu. Kalau awak belum faham lagi, tengok video ni betul-betul dengan baik, barulah awak buat latihan tu. Okey, saja untuk kelas PDPR Pendidikan Kesihatan kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Bye.